Baik, terima kasih menonton kami dan menyaksikan menerusi saluran My Preview Berita RTM 123 ataupun menerusi Facebook kata cariannya Berita Radio Bervisual Continuous ataupun di YouTube Continuous dan juga rtmklik.rtm.gov.my. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Faiz Azlan bersama dengan anda minggu ini dalam Bual Konti. Satu topik, satu minggu. Bersama dengan saya di Konti sekarang ini Dr. Hajar Zuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Selamat datang ke Bual Konti, Doktor. Terima kasih Faiz, kesedia menjemput. Selamat Hari Raya juga. Dan juga Arif Pilu, selebriti dan juga artis kita pada malam ini. Selamat datang Arif. Terima kasih Faiz. Tak ada duit raya untuk anda. Minta maaf kerana tepi lah nanti. Umur anda telah lanjut. Berbicarakan mengenai TikTok rezeki atau moral minggu ini. Okey, Doktor Arif, sebelum kita mula saya nak bertanya mengenai sedikitlah sebagai permulaan, okey? 3 hari lepas daftar vaksin, dapat tak daftar Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya agak tertekan. Tetapi dalam alhamdulillah tu mungkin rezekinya untuk orang lain dululah. Okey, baik. Doktor macam mana? Dah dapat vaksin? InsyaAllah ada rezeki saya akan dipanggil. Okey, tunggutanlah. Baik, sebab dia doktor. Yang ini doktornya berbicarakan mengenai topik kita minggu ini, Doktor, TikTok rezeki atau moral. TikTok ni media sosial yang digunakan oleh ramai anak muda masa kini. Buat video pendek, sampaikan pesanan. Banyak yang diberikan oleh anak-anak muda, medium anak-anak muda masa kini. Pandangan doktor mengenai TikTok. Basically sebenarnya banyak je media sosial yang orang kata menjadi ikutan generasi masa kini kan. Sebab apa? Sebab kita memang hidup dalam dunia digital. Cumanya persoalan yang kat sini, adakah media sosial tu, salah satu yang kita sebutkan ni TikTok kan, menjadi asbab kepada keruntuhan moral. Baik. Kan? Jadi itu yang mungkin kita boleh kupaskan lanjut, sebab kita sendiri tak pasti sebenarnya which type of media sosial yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral ataupun mungkin asbab rezeki kan, balik pada tajuk kita tadi lah. Baik Aril, memang dah ada TikTok, dah ada medium TikTok. Kenapa Aril buat TikTok tersebut? Medium TikTok tersebut. Kenapa saya buat? Kerana saya kena ikuti perkembangan terkini untuk memenuhi keperluan ataupun permintaan industri hiburan. Jadi sekarang ni tuntutannya adalah media sosial juga berkaitan dengan apa yang dituntut untuk media-media yang lain. Baik. Contohnya sebagai seorang selebriti perlunya ada media sosial. Contoh macam TikTok ke ataupun media sosial yang lain ni, untuk kita mempromosikan juga diri kita, untuk kita lebih dekat dengan kita punya fans, peminat, dan tujuan yang lainnya untuk kita sebarkan kebaikan dan pengetahuan yang baik lah. Itu tujuan asal untuk kita gunakan media sosial ni sebenarnya. Itu yang Aril cakap mengenai bagaimana nak mendekatkan sebagai seorang selebriti dengan peminat, dengan fans. Sebab selebriti kena ada media sosial. Tetapi penggunaan media sosial, baik buruk TikTok ni doktor, sebagai seorang muda, menjadi ikutan. Kalau tengok yang buruk jadi buruk, yang baik jadi baik. Bagaimana doktor? Betul, itulah yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral tu. Kan sebenarnya macam kalau kita cakap pasal keruntuhan moral atau masalah moral manusia zaman sekarang ni kan, kita kena tengok ada dua faktor. Satu dalaman, satu luaran. Faktor dalaman tu diri kita sendiri, luaran tu salah satunya media sosial tadi. Tapi nak salahkan media sosial TikTok 100% tak boleh, sebab dia datang dari diri kita sendiri. Kalau kita individu yang mempunyai masalah dalaman minda, kita tak tenang, hati kita tak tenang kan. So kita pergilah dekat platform mana pun, kita tetap akan mencarut dekat situ, kita tetap akan meluahkan dekat situ, kita tetap akan bantai orang dekat situ kan. Jadi terserah kepada diri kita sendiri juga tu kan. Okey, kita yang mencorakkan medium TikTok tersebut. Aril, kandungan yang Aril kongsikan dalam medium TikTok Aril? Saya lebih kongsikan perkara-perkara yang lebih santai lah. Maknanya tidak melibatkan sesuatu yang boleh orang
jadi marah. Baik. Kita tak menimbulkan sesuatu isu yang boleh menjadikan masyarakat di Malaysia ini trigger. Saya hanya berkongsikan tentang perkara-perkara yang saya rasa sangat ringan untuk diterima untuk semua orang, dan apa yang saya suka buat, as long as benda tu tidak menyusahkan orang lain ataupun mengecewakan orang lain. Tapi dalam setiap apa yang kita buat, walaupun perkara itu adalah perkara yang baik, tak semestinya komen-komen yang kita terima itu adalah komen yang baik. Itu yang kita boleh nilai macam mana ataupun siapa yang menggunakan media sosial dan orang jenis apa yang mencorakkan perkataan mereka dekat dalam media sosial tersebut. Jadi Ariel puas hati dengan kandungan apa yang Ariel telah keluarkan kat medium TikTok? Puas hati tak? Setakat ini saya tidaklah begitu menggunakannya sepenuh. Maksud saya bukanlah pengguna tega yang saya ni ketagih ataupun memerlukan media sosial. Contoh macam TikTok ni yang saya perlukan hari-hari kena buat sesuatu. Tidak. Saya adalah pengguna yang orang kata normal, yang cuma apabila saya rasa saya ingin berkongsikan sesuatu dan saya kongsikan. Saya tak adalah kata saya ni berpuas hati. Cuma saya lebih menjaga saya punya peribadi, kehidupan seharian saya, dan saya lebih menjaga saya punya perasaan. Saya tak nak bila kita terlalu gairah membuat sesuatu sampai kita tak menjaga persekitaran ataupun hati orang lain. Tak nak. Saya tak nak trigger sesuatu benda-benda yang boleh menyebabkan sesuatu perkara itu menjadi isu. Kita dapat tengok banyak perkara-perkara yang macam ni berlaku. Baik. Kan dekat dalam media sosial kan. Jadi itu adalah iktibar yang kita boleh belajar sendirilah. Okey, baik, kita akan dengarkan apa pendengar kita ataupun penonton kita katakan mengenai TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi saya, pada pandangan saya mengenai TikTok ataupun kebaikan dan keburukan TikTok ini, rasanya walau apa pun apps ataupun aplikasi dan juga software-software yang ada, sebenarnya pastinya semuanya adalah dimulakan ataupun diwujudkan dengan niat-niat yang baik. Dia baik buruk ataupun kesan negatif sesuatu aplikasi, apps dan juga softwarenya adalah bergantung kepada pengisian dan juga pengguna itu sendiri. Jadi kalau pengguna dapat menggunakannya dengan berhemah, dapat mengisi bahan-bahan yang baik, yang positif, saya percaya kesan yang dibawa ataupun yang ada dalam TikTok itu sendiri adalah satu kesan yang baik. Okey, itu pandangan mengenai TikTok, Doktor. Kalau cerita mengenai medium yang Ariel gunakan TikTok tu, nak sebarkan mengenai kebaikan, okey, bergaul dengan pengguna TikTok sedia ada, Doktor, masuk tak komen-komen orang yang Doktor tengok TikTok? Saya lebih kurang macam Ariel lah. Kita tidak macam berada di satu tahap ketagihan yang mana setiap hari kena buka dan itulah yang kita lakukan, tidak. Tapi kadang-kadang saya buka juga untuk menyebarkan info ataupun ilmu, walaupun orang kata tak ramai follower kat situ, tapi mungkin ada yang melihat. Baik. Saya rasa macam sisi baik TikTok ni, selain daripada kita membaca itu sendiri kan, sebenarnya kalau tengok TikTok dia kan bentuk dia video ringkas kan. Betul. Jadi dekat situ maklumat yang kita terima tu ringkas, padat dan senang. Dia selalunya lebih kurang 2 minit dan ke bawah kan. Betul. Jadi kalau kita nak cari info dekat TikTok ni sebenarnya senang kan. Sebab tu kadang-kadang saya buka untuk saya tak komen, tapi saya tengok info. Sebagai contoh, kalau kita nak bezakan, nak ambil nak buat swab test antara PCR dan RT kan. Kalau lah kita nak Google tu, payah tu kan, ambil masa nak baca Tapi kalau buka kat TikTok, sekejap, less than 2 minit kita akan dapat jawapan kan. Okey. Itulah dia. Baik, TikTok ni diisytiharkan sebagai aplikasi mudah alih ke-7 yang paling banyak dimuat turun pada dekad 2000-an, daripada tahun 2010 sehingga 2019, dan ke-7 paling banyak dimuat turun. Jadi kalau anda nak komen mengenai TikTok, rezeki atau moral, kenapa sebenarnya kena ada di TikTok, anda boleh komen mengerusi Facebook kami, kata cariannya Berita Radio Bervisual Continuous. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni. Dengarkan lagu Ariel, Pedih. Kita rehat sekejap, kembali selepas ni. Bual Konti.
walaupun banyak pihak ada beberapa agenda mereka tersendiri untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi di pihak kita, di pihak negara kita, di pihak kerajaan kita, tanggungjawab Kementerian Luar Negeri kita ialah untuk meneruskan agenda kita, iaitu untuk menjalankan berbagai-bagai kaedah diplomasi untuk memastikan bahawa akhirnya dan lebih baik lebih awal pada itu terwujud sebuah negara yang bernama Palestin. Pedih cerita mengenai TikTok rezeki atau moral. Itulah lagu Ariel. Bukan cerita mengenai TikTok tu pedih. Ariel pedih tak dapat daftar vaksin. Sabar je lah Ariel Baik, kita sambung perbincangan mengenai TikTok rezeki atau moral. Bagaimana pandangan doktor mengenai sesetengah golongan yang mengatakan zaman sekarang, zaman anak muda, tak boleh tak ada TikTok. Kena juga ada TikTok. Macam mana doktor? Itu kita balik daripada kita punya perbincangan awal je lah. Ketagihan tu lah sebenarnya. Ataupun bila kita cakap pasal ketagihan ni, dia reflect pada kita punya habit. Habit pula dia ada kaitan dengan kita punya apa yang kita fikirkan, minda kita. Mental lah. Mentalnya lah. So budak-budak zaman sekarang ni, kita kena tahu zaman sekarang ni zaman digital. Anak-anak yang timbul sekarang ni adalah budak-budak generasi Y, generasi Z. Jadi memang sedia maklum, kita tahu budak-budak zaman sekarang ni budak-budak zaman digital. Dan tanpa adanya digital, mental dia akan, orang kata ada sedikit macam masalah apa orang kata kecelaruan. Bukan kecelaruan, kerisauan. Satu hari dia tak buka Facebook, satu hari dia tak buka Dia ada masalah krisis identiti juga sebenarnya. Internal konflik tu kan. Jadi memang kita tak boleh lah nak katakan yang diorang ni sebenarnya bersalah 100% kan. Tapi mungkin sebagai orang kata masyarakat, kita boleh sama-sama memantau. Bukan sahaja mereka berdua. Di talian sekarang ini kita bersama dengan Coki Daniel, bintang TikTok kita di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat malam Coki. Hello, Assalamualaikum semua. Baik-baik Coki Sihat? Baik, Alhamdulillah. Ada mana tu? Ada mana? Ada Ada kampung je. Ada kampung le, ada rumah le. Buat apa? Makan lemang lagi ke raya-raya ni? Bang, kita raya dalam masa Covid ni sekejap je raya bang. Okey, Coki. Masih lagi enjoy beraya, tapi tak boleh secara sederhana lah kan Coki kan? Polis, tangkap polis. Dia balik kampung. Okey, Coki cerita mengenai TikTok. Apa pandangan Coki tentang TikTok pada masa kini? Pandangan saya tentang TikTok dengan masa kini. TikTok ni adalah satu aplikasi yang boleh menghiburkan kita. Yang boleh menghilangkan stres. Kita tengah nak relaxation kan. Sebab pada situ dia ada banyak lagu yang trend, yang viral pada masa ini. Kat situ kita boleh buat dance kita sendiri. Macam contoh lah, orang tu tengah depress, tengah stres kan, masalah kerja ke, masalah cinta ke, ini dia buka TikTok, ini dapat benda yang best, yang fun, yang boleh menghiburkan diri sendiri. Kat situ lah tempat yang kita boleh lepaskan segala apa yang kita nak. Sebab kat situ kita boleh buat dance, kita boleh buat tutorial. And TikTok ni memang satu aplikasi yang hilangkan stres, hilangkan bosan kita lah. Itu pandangan saya tentang TikTok pada masa sekarang. Coki, kenapa sebenarnya Coki menceburkan diri dalam bidang TikTok ni? Nak cari famous ke? Niat bukan nak famous bang. First kali kenapa saya bermain TikTok ni, sebab first memang trend. Pada saya tak silap saya 2 tahun lepas itu ada satu trend yang memang viral gila sampai sekarang. Tak silap saya trend tu masih orang guna, iaitu slow mo. And buat slow mo kan, so saya cubalah. Sebab saya sebenarnya saya tak suka TikTok ni bang. Tapi macam saya main-main macam tu je. Tapi bila ada member saya suruh saya buat satu trend slow mo ni, saya try. Saya try, tiba-tiba tak tahu memang rezeki saya. Alhamdulillah. Video tu viral sampai ke Indonesia. And video, kalau ada perasan video saya yang hardang pandai-pandai. Yes, yang itu. Ya, sekarang dah mencecah, tak silap saya 3.8 juta view. Okey, salahkan member pula, kata kawan yang suruh. Sabar je lah Coki.
Okey Joki, katakan kepada penonton, pendengar-pendengar Bual Konti, bagaimana kita nak gunakan TikTok dengan sebaik mungkin dalam keadaan zaman pandemik SOP zaman sekarang ni. Alright, yang mana yang tak tahu lagi, TikTok ni sebenarnya kita boleh buat income melalui TikTok. Sebab TikTok sekarang kita boleh buat live secara percuma je. Korang boleh buka TikTok, korang boleh buat live, and dekat situ kita boleh dapat income cara kita buat live. Dia macam Bigo lah, tawir orang bagi duit. Okey. So kat situ dia boleh ubah pengguna ataupun penggemar TikTok kan. Daripada kita main TikTok secara kosong, sekarang kita boleh ubah hidup kita dapat duit menggunakan TikTok. Kat situ kita boleh ubah pengguna untuk mendapatkan income setiap bulan. Jana pendapatan dengan TikTok Coki Alright. Okey, terima kasih Coki, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya bang. Mudah-mudahan rezeki okey. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Daniel ataupun Coki bintang TikTok bersama dengan kita pada malam ini. Ariel, dekat Malaysia ni, TikTok ni memberi inspirasi, memberi kebaikan kepada pengguna. Okey, program televisyen untuk meraih penonton dalam masa yang sama. Nak cari pelakon sekarang guna media sosial, antaranya TikTok. Pandangan Ariel? Itu macam saya cakap tadi, itulah tuntutannya dalam dunia hiburan sekarang, dalam industri hiburan. Bagaimana hala tuju TikTok dalam hiburan zaman sekarang ni? Okey, untuk ini secara pandangan saya lah kan. Benda ni sebenarnya haruslah dipantau juga sebenarnya. Pengarah-pengarah ataupun syarikat-syarikat televisyen ke atau apa benda ke, memang mereka perlu mencari satu pembaruan dekat dalam industri. Tapi perkara macam ni juga kita harus pantau dan letakkan satu benchmark yang tinggi. Maknanya adakah orang yang kita cari, talent ataupun bakat yang kita cari daripada media sosial itu sesuai untuk dibawa masuk dekat dalam dunia hiburan, which is kita nak memperkenalkan dia kepada seluruh warga yang ada dekat dalam Malaysia ni dengan cara yang macam mana. Maknanya kita letakkan kesesuaiannya seperti apalah, dan orang-orang yang biasa dekat dalam dunia digital ni, percayalah cakap saya, mereka akan jadi awkward ataupun diorang akan rasa tak selesa berada di dunia hiburan yang sebenar. Maknanya itulah proses pembelajaran yang perlu ada, dan orang-orang yang industri player kena ajar ataupun kena macam kita lah kan. Kalau kita nak pandai membaca, kita kena belajar dengan guru untuk belajar membaca. Sama juga dengan orang-orang yang dah biasa dengan dunia media sosial, tiba-tiba dia jam dekat dalam dunia hiburan yang realitinya kita tahu macam mana perjalanan dalam industri hiburan ni. Jadi mereka haruslah menerima proses tu. Jadi apa yang ada sekarang ni bukanlah saya kata keseluruhannya tidak betul ataupun biasalah kita dapat tengok kan yang mana artis-artis media sosial masuk dekat dalam dunia hiburan kena kecam lah apalah semua kan, betul kan. Jadi kalau mereka boleh terima, boleh tahan dengan dengan netizen yang mengecam ke apa benda, okey, kau boleh lagi belajar untuk duduk dalam industri ni macam mana. Tapi kalau kau tak boleh nak handle diri kau, maknanya kau gagal kat situ. Kau perlukan orang yang betul untuk drag kau masuk dekat dalam industri hiburan yang sebenar. Doktor, itu pandangan Ariel 10-11 tahun dalam industri penyiaran. Doktor percaya sungguh ke TikTok ni boleh buat boleh dapat rezeki daripada TikTok? Macam ni tau, pertama kita kena faham yang sebenarnya rezeki ni bukan dari segi wang ringgit saja. Okey, rezeki tu kebahagiaan pun rezeki. Ramai follower dekat Instagram rezeki. Orang kenal, Abang Ariel lah, rezeki tau. Jadi konsep rezeki tu adalah besar. Jadi kalau terserah pada kita lah, kita nak tengok rezeki tu dari segi wang ringgit ke, kita nak menggunakan TikTok ni untuk mencari wang, mungkin caranya berbeza. Atau ada separuh orang dia menggunakan TikTok untuk menyampaikan ilmu. Bila ilmu dia berjaya disampaikan kepada orang lain, makanya kat situ dia rasa itulah rezeki, kebahagiaan, ketenangan dia kan. Jadi betul, tidak menafikan TikTok boleh dijadikan sebagai platform rezeki. Cumanya what type of rezeki itu terserah. Kan dalam Islam kita ada belajar mengenai 10 pintu rezeki, 2 daripada hadis, 8 daripada Al-Quran, 1 rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, dan lagi 9 tu
could be TikTok one of Betul. Dah Faiz boleh pakai kupiah ke apa sekarang? Belum lagi. Kita habiskan dulu. Kita habiskan dulu bual konti kita TikTok rezeki atau moral. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena infodemik iaitu penyebaran berita palsu atau maklumat tidak tepat berisiko menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang kita laksanakan. Janganlah percaya berita palsu tentang vaksin. Dengarlah saranan pakar-pakar kesihatan kita. Yakinlah pada sains dan fakta. Dengan adanya vaksin, kita mampu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19. Marilah bersama-sama kita laksanakan tanggungjawab bagi memastikan negara bergerak bebas daripada pandemik ini. Muat turun aplikasi MySejahtera dan daftarlah sebagai penerima vaksin demi keselamatan kita dan orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Baik, terima kasih kerana terus menyaksikan Bual Konti menerusi saluran My Preview Berita RTM 123 juga di Facebook. Berita radio bervisual continuous TikTok. Malam ini topiknya rezeki atau moral bersama dengan saya Dr. Ajah Azraida Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi, dan juga Arif Bilu, selebriti dan juga artis yang ada TikTok. Memang suka sangat bermain media sosial, tetapi TikTok kurang sikit Ariel Tak ada, saya main je semua. Tak adalah kurang ini lebih. Tak ada. Saya normal. Normal. Itu kita nak cerita mengenai bagaimana perbezaan zaman. Zaman saya sekarang ni, buka-buka mata je dah ada media sosial. Fokus kepada media sosial. Tak boleh kalau tak ada media sosial. Zaman Aril, perbandingan zaman sebelum dan sekarang. Untungnya orang-orang zaman saya ni, sebenarnya saya hidup dalam dua zaman. Bukan dua alam saya dua zaman. Okey, saya hidup dalam zaman yang tiada media sosial. Baik. Dan saya hidup di zaman beralih ke zaman yang ada media sosial. Okay. So, saya selut dengan orang-orang yang lahir pada zaman tu kerana mereka boleh adapt dengan situasi yang ada sekarang, dan saya yakin nilai-nilai murni dan moral yang ada kepada manusia-manusia yang hidup pada zaman ni cukup tinggi. Berbeza dengan mereka yang lahir selepas ada media sosial ni, kerana segala-galanya di hujung jari. Jadi kita akan ada masalah sekiranya tiada orang yang tua, ataupun maksudnya orang yang lahir sebelum media sosial ini untuk guide mereka ni mengenai moral, adab, about kehidupan tentang apa yang kita harus lalui in reality life, dalam kehidupan yang sebenar, bukan di dunia maya. Jadi kita perlukan orang-orang yang lebih lama untuk mengajar anak-anak yang muda ni. Saya pernah jadi satu masalah budak-budak umur 14, 15 yang kadang-kadang tu bila dalam media sosial, cara menegur saya tu agak sedikit kurang saya selesa lah. Saya realise lah benda ni berlaku kebanyakannya kepada generasi yang seterusnya. Generasi kemudian yang dah ada. Jadi benda ni amat membimbangkan saya kerana mereka ni lah yang akan memimpin dan lead kita punya negara. Okey. Adakah golongan-golongan yang macam ini akan lead kita punya generasi muda? Sebelum saya masuk bersama dengan doktor mengenai peredaran zaman sebelum media sosial dan sekarang yang ada TikTok ni, terima kasih Ashraf Zuhairi yang komen di Facebook. Katanya bergantung kepada cara guna. Kalau impak positif, macam itulah juga sebaliknya. Okey, doktor, peredaran zaman juga menampakkan bagaimana kata Arif, pemimpin masa hadapan bermula daripada sekarang, doktor. Bagaimana
rezeki dan juga moral tu sebenarnya boleh dibawa naik kalau menggunakan TikTok dengan cara yang betul. Betul. Macam kita tahu Saidina Umar dan Ali bin Abi Talib juga berkata didiklah anak sesuai dengan zamannya. Macam kita tak boleh didik anak kita cara zaman kita. Zaman saya zaman Honda Kuli, zaman selipar kan. Tapi zaman sekarang ni zaman TikTok, zaman YouTube. Jadi kalau kita nak mendidik, caranya macam kata pengguna Facebook kita tadi, kita didiklah dengan cara yang betul, medium yang betul, dengan syarat kita mempunyai mentor ataupun seseorang sebagai contoh selebriti yang menunjukkan contoh yang baik juga. Sebab masalah kita sekarang bila kita ada selebriti ataupun idola, public figure yang menunjukkan contoh yang tidak baik. Yang menyebabkan isi kandungan TikTok atau apa saja yang ada itu tidak baik dan diikuti oleh generasi muda ni. Jadi dekat situ anak-anak muda kita yang tak tahu apa-apa ni, diorang ni kan kita boleh ibaratkan sebagai kain kosong kan. Jadi dekat situ mereka ikut sahaja dan mereka membesarlah dengan salah laku moral dan juga yang sebagainya. Macam Faiz lah, macam Faiz. Nanti saya corakkan dia, jadinya saya buka TikTok. Saya tak ada lagi ni. Nanti saya buka TikTok. Fikir salah laku moral lah ni Faiz ni. Baik, impak akhirnya bagaimana kita yang mencorakkan aduannya. Bila baik, jadilah baik. Bila tak baik, begitulah sebaliknya. Sampai di sini saja TikTok Rezeki atau Moral pada malam ini untuk Bual Konti. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya Faiz Adlan. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.